sorry yang tadi tentang bersalaman waktu lepas subuh dan waktu yang lain juga, itu atas individu lah. Jika individu nak bersalaman, kita bersalaman. Tapi kalau ada individu yang kata setakat letak di dada saja, mungkin kita kena hormatilah setiap individu punya, insyaAllah. Jangan ada rasa kecil hati atau sebagainya, insyaAllah ya. Sama-sama kita doa untuk semoga Allah lindungi kita semua daripada jangkitan penyakit ini, insyaAllah. Kita akan cuba juga sedaya upaya dapat Dr. Reni isikan tentang COVID-19 ini secepat mungkin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qur'ani sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ajala fiha jannata ajilatil muhibbin wa ba'dana asraril ashiqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulil rabbil alamin wa syafi'il muslimin wa ala alihi wa ashabihi wa itraatihi at-tahirin salatan wa salaman daiman ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tamanya sama-sama kita merapatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rajab, iaitu bulan di mana Allah SWT menganugerahkan ibadat yang begitu penting kepada kita, yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW dan kepada kita juga untuk kita melaksanakan dengan menyempurnakannya. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, wa inni yawma khalaqatus samawati wal arda qad farada 'alaika wa 'ala ummatika khamsina salatan faqum bihima anta wa ummataka. Dan bahawasanya kata Allah, aku pada hari aku jadikan 7 petala langit dan bumi, sesungguhnya telah aku fardukan atas kamu, iaitu ke atas Rasulullah dan umat kamu 50 waktu sembahyang. Tetapi disebabkan keprihatinan baginda Nabi SAW terhadap umatnya, sehinggalah Rasulullah itu minta kepada Allah, akhirnya turun sampai kepada 5 waktu sehari semalam. Yang 5 waktu ini pun ada di antara umat-umat Islam yang culas, yang tidak melaksanakan, malah ada di antara mereka juga meremehkannya. Dan 50 waktu itu sebagaimana yang disebutkan, hiya khamsun wa hiya khamsun. Kewajipan 5 waktu adalah sama pahalanya dengan 50 waktu. Itulah bulan Rajab, yang mana ijma' ulama mengatakan berlaku pada 27 Rajab, peristiwa Isra wa Mi'raj, sebagaimana Allah SWT merakamkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang mana diperjalankan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sehinggalah Rasulullah dinaikkan ke Sidratul Muntaha sampai ke Al-Mustawa yang tidak diketahui tempatnya oleh sesiapa pun, yang dianugerahkan ibadat yang begitu penting, ibadat solat, yang mana solat ini merupakan keperluan. Innamas salatu maskanun wa tawadu. Sembahyang itu semata-mata hanyalah menunjukkan keperluan dan ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita takut, sebagaimana dalam satu hadis baginda Nabi SAW menyebutkan, kam min qaimi
khazzaluhu min as-salati tab'unna sabu. Berapa ramai kata Rasulullah yang mengerjakan solat tetapi bahagian yang dia peroleh dari sembahyang itu hanyalah penat dan letih saja. Jadi kita sempurnakanlah sembahyang kita, setiap rukun itu, rukun qaulinya, rukun qalbinya dan juga rukun fi'linya, sedaya upaya kita agar kita itu dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan rahmat. Kita masuk kepada bab yang terakhir sebenarnya di dalam kitab ini, yang mana pada malam ini adalah pengkhataman daripada kitab ini. Dah habis dah. Berapa tahun dah kita baru dapat khatam satu kitab yang ni. Allahu Rabbi. Masuk kepada muka surat 173, iaitu contoh kisah orang yang soleh untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat. Sebelum saya terlupa, terima kasih kepada peringatan daripada tuan moderator tadi itu agar kita tidak bersalam-salaman. Itu sesuatu yang baik sebenarnya. Sebenarnya saya juga cuba mengelak untuk bersalam, tapi orang ulur tangan kita salam lah. Kerana banyak masjid-masjid yang dia sediakan sanitary itu. Kalau masjid tak sediakan pun, saya ke mana-mana pun tuan-tuan dan puan, saya sentiasa bawa sanitary ini. Yang ini non alkoholnya, boleh dibeli di farmasi, sentiasa saya bawa. Kerana pada hari ini kita dapat berita semua jawatan kesihatan sedang giat mengesan 5,000 peserta Malaysia yang menyertai perhimpunan tabligh di Masjid Pataling daripada 27 Februari sampai 1 Mac. Kerana ada di antara jemaah yang balik ke Brunei, akhirnya berjangkit di Brunei pula. Yang pertama sekali COVID-19 itu terkena di Brunei sebab dia balik daripada majlis perhimpunan tabligh di Masjid Pataling. Jadi kita berjaga juga, jaga jugalah masjid kita. Bukan kita melarang orang tabligh datang, tapi Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan sedang mengesan 5,000 orang. Kerana penyakit wabak ini terlalu cepat merebak. Dan semalam juga saya dapat berita satu salon di Melawati Mall di kuarantin semuanya. Dah dekat dengan tempat tuan-tuan tu, jaga-jaga. Itu sebab peringatan untuk kita tidak bersalam dan sebagainya, berpeluk dan sebagainya pun dah banyak dah sebenarnya para habib-habib kita dalam majlis-majlis juga. Mereka sekadar angkat tangan dan meletakkan di dada, bukan sombong tetapi sebagai menjaga daripada terkena penyakit-penyakit yang sangat mudah berjangkit. Ada hikmahnya kita berbaik sangka dengan Allah, sehingga kan pihak-pihak Jabatan Kesihatan Negara ataupun pihak-pihak Jabatan Kementerian semua pun tidak bersalam. Ada hikmahnya. Akhirnya mereka tak bersalam dengan wanita yang bukan mahram lagi dah. Itu satu hikmahnya. Tidak bersalam. Bukan kita mengatakan kita itu tak nak bersalam, tapi sebagai menjaga daripada kita kena COVID-19 ini kerana terlalu cepat. Maka itulah kita lindungi diri kita dan berbagai-bagai lagi dengan usaha daripada pihak masjid. Di Masjid Taman Tun, baru-baru ni saya mengajar di Masjid Ad-Nur Glen Mary Subang. Begitu juga di mana-mana tempat ada sanitizer ni disediakan bagi jemaah untuk menggunakannya, kerana kebersihan itu separuh daripada iman. Mungkin atas kesalahan kita juga kepada Allah SWT, maka Allah SWT memberi peringatan kepada kita. Kita takut penyakit ini, maka kita protect diri kita. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita tak protect diri kita dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Itu sedih. Baik. Hatim Al-Assam yang wafat pada 237 Hijrah ditanya, siapa Hatim Al-Assam ini? Al-Assam ini siapa tuan-tuan? Al-Assam ni yang pekak. Nama dia Hatim. Hatim yang pekak. Kisahnya ulama ni, Hatim ni sedang mengajar. Ni ulama yang hebat, ulama tasawuf, ulama yang sangat tawadu. Sedang mengajar, tiba-tiba ada seorang wanita bertanya soalan. Ketika wanita itu bertanya soalan, wanita itu terkeluar anginnya, terkentut dengan kuat. Ketika bertanya kepada Imam Hatim,
Yang menyebabkan Imam Hatib ketika itu tanya dia balik, apa soalan yang kau tanya, padahal dia dengar. Wanita itu mengulang semula dan dia tanya lagi, ulangi semula soalan engkau, apa soalan yang kau tanya. Jadi yang nak menunjukkan bahawa dia tidak mendengar angin yang keluar tadi itu. Nak menjaga aib seorang wanita. Itu hebatnya ulama dulu. Menjaga aib wanita sedangkan dia dengar. Wanita itu keluar anginnya, kentutnya tu. Dia tak tegur. Allah bin. Tapi demi nak menjaga aib, dia buat-buat tak dengar soalan dan sebagainya. Seolah-olah dia pekak. Lalu digelar oleh orang Hatim Al-Asam, Hatim yang pekak. Itu hebat ulama dulu, tidak mengaibkan seseorang itu di hadapan orang ramai. Bagaimana keadaan solatmu? Beliau menjawab, jika waktu solat telah tiba, aku berwuduk dengan sempurna. Di antara cara untuk kita mengelakkan diri daripada kena penyakit virus coronavirus COVID-19 ni, tuan-tuan, jaga wuduk itu. Senantiasa lah wuduk. Senantiasa berwuduk. Jangan lepas wuduk. Batal wuduk, wuduk lagi. Jaga wuduk, insya-Allah. Kerana ini banyak hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kepentingan menjaga wuduk ni. Walaupun ketika tak semayang sekalipun, senantiasa berwuduk. Setelah itu aku berjalan ke tempat solat yang kuinginkan. Aku duduk di sana dan bersungguh-sungguh menumpukan seluruh anggota tubuhku untuk solat. Maka dia duduk di tempat solat yang dia pergi itu, bersungguh-sungguh duduk di tempat solat. Kerana ketika itu dia nak melaksanakan ibadat yang dia akan berbicara dengan Allah, yang mana ia merupakan satu amanah yang Allah SWT telah berikan kepada setiap orang Islam. Kemudian aku berdiri untuk solat. Aku letakkan Kaabah tepat di hadapanku. Maksudnya seolah-olah dia melihat titian menuju neraka di bawah kedua-dua telapak kakiku, syurga di kananku, neraka di kiriku, malaikat mencabut nyawa di belakangku, dan aku menganggap itulah solatku yang terakhir. Inilah yang disebut oleh baginda Nabi SAW, agar kita itu tidak memandang remeh kepada ibadat solat yang kita buat itu, kerana mungkin ini adalah solat kita yang terakhir, yang tidak ada lagi solat bagi kita. Itu sebab Hatim Al-Asam ini sangat-sangat mengingati apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Dan solatlah ia dengan bersungguh-sungguh, kerana Rasulullah bersabda, "Iza qumta fi salatika fasalli muwaddi'." Jika engkau mengerjakan solat, maka solatlah seperti solat orang yang akan berpisah dengan dunia. Seolah-olah solat terakhir. Keluar saja tiba-tiba rubah. Macam mana? Mati mengejut, akhir zaman ramai. Tiba-tiba jatuh. Solat terakhir ataupun balik rumah. Dan Rasulullah menyebutkan lagi, wala taqallam biqadamin ta'tazir minhu wa amhi ya'sa'an ma fi aidin nas. Janganlah engkau berkata dengan sesuatu perkataan yang nanti engkau akan sesali. Bila nak sesal? Ketika dah meninggal, kerana tidak memperbetulkan ibadat solat tadi itu. Dan kuatkanlah diri kamu itu untuk berharap dengan sesuatu yang ada, yang tidak berharap dengan sesuatu yang ada di tangan manusia, iaitu kita itu bergantung betul-betul kepada Allah, bukan berharap kepada manusia. Itu sebab keyakinan kita Allahus Samad, Allah itulah tempat pergantungan, betul-betul bergantung dengan Allah. Di antara amalan, tuan-tuan, bacalah pagi 7 kali, petang baca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Baca Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kita minta betul-betul berlindung dengan Allah. Hanyalah Allah sebagai pelindung kita. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Allah yang Maha Agung. Ini disebut di dalam Wirdul Latif. Baca 7 kali petang, 7 kali pagi. Baca.
agar kita dilindungi oleh Allah SWT. Amalan-amalan ini kadang-kadang kita tidak mengamalkannya. Kita tahu, tapi kita tidak mengamalkannya agar kita itu dilindungi oleh Allah. Semua amalan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis samawati membaca 3 kali pagi dan 3 kali petang. Kadang-kadang kita tinggalkan amalan-amalan begini yang menyebabkan kita itu mudah untuk terkena berbagai-bagai musibah dan sebagainya. Baik. Haitam menyambung aku berdiri menghadapnya, iaitu menghadap Allah dengan perasaan harap dan takut, iaitu perasaan raja, khauf, takut. Kemudian aku mengucapkan takbir dengan penuh kesedaran, iaitu menyadari bahawa tidak ada yang lebih besar, yang tidak lebih aku harapkan kecuali Allah. Allahu Akbar. Aku tidak berharap kepada sesiapa pun, hanya kepada Engkau ya Allah. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Itu sebab di dalam ibadat solat, yang paling baik membaca secara tartil, bukan secara taranum. Dalam semayang jangan baca taranum, baca tartil. Kalau seseorang itu menjadi imam, lebih baik dia membaca secara tartil, ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bermakna satu persatu dibaca tartil. Itu yang lebih baik, kerana ini disebut di dalam Al-Quran agar kita membaca secara tartil dan membaca biar faham ayat yang kita baca tu. Tadi Tuan Imam baca surah Al-Baqarah. Alhamdulillah lah kita faham kan. Kalau surah lain tu, ayat lain mungkin kita tak faham. Tadi surah tentang ibadat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita pun tahu tentang puasa yang ceritakan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dan sebagainya. Itu mengingatkan kita kepada Ramadan. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan, maaflah kalau kita merujuk daripada kitab At-Tibyan, iaitu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ini karangan Imam Nawawi, ada terjemahannya. Di dalam kitab ini disebutkan bahawa kena sebutlah perkara ini. Para ulama berkata membaca satu surah yang pendek secara lengkap lebih baik daripada membaca sebahagian surah yang panjang. Kerana kadang-kadang sesetengah orang tidak mengetahui hubungannya dalam keadaan tertentu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dengan isnadnya daripada Abdullah bin Abu Huzail rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in terkenal. Mereka kata mereka tidak suka membaca sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagian yang lain. Tuan-tuan boleh rujuk kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Nawawi. Itu di antara ketika di dalam solat lebih baik membaca surah-surah yang lengkap, kerana itu akan memberi kefahaman kepada semua orang. Memberi kefahaman kepada semua orang, itu di antaranya. Baik. Kerana di dalam sembahyang ini perlu kita kepada pemahaman. Kalau beberapa ayat mungkin ada di antara mereka tidak memahaminya, maka lebih baik kita membaca yang pendek dan lengkap, itu lebih baik lagi. Seolah-olah kita membaca juz amma. Itu dia yang paling baiknya. Berbalik pada tadi juga, saya nak menjawab beberapa soalan yang pernah ditanyakan kepada saya bulan lepas ketika makan di dewan di luar sana. Ada salah seorang hamba Allah bertanya kepada saya, siapakah yang berhak untuk qamat? Maksudnya untuk mengumandangkan qamat itu memang kerja daripada muazzin, tetapi perintah itu mesti datang daripada seorang komander, iaitu imam. Jadi seorang muazzin dia tidak boleh qamat selagi tidak ada perintah ataupun tidak melihat persediaan daripada seorang imam. Itu kena perlu tahulah. Sebab pernah berlaku, orang kata imam tengah sembahyang, jadi
muazzin qamat. Bila dah habis qamat, imam tak keluar lagi. Itu sebab tuan-tuan dan puan, beberapa masjid macam masjid tuan-tuan ni ada bilik kan. Bilik ni bilik imam dan bilik muazzin. Beberapa masjid mereka berdua sembahyang kat dalam tu. Lepas azan, tempat azan dalam tu, dia sembahyang kat dalam tu, imam pun kat dalam tu. Nanti nak qamat baru dia keluar, imam pun keluar. Itu yang kebanyakan yang berlaku. Sebab ada beberapa tempat kadang-kadang dah qamat imam tak ada. Itu pun berlaku juga perkara begitu. Sebab dia tengok time tu dah cukup masa, jadi dia qamat. Imam tak ada, imam tak hadir. Itu juga pernah berlaku. Di tempat saya lah, sini wallahu alam saya tak tahu. Tempat saya berlaku tuan-tuan. Lala orang tengok, aku jugalah yang kena naik. Itu berlaku, pernah berlaku beberapa kali. Itu di antara yang saya nak jawab, iaitu perintah mesti daripada imam. Itu sebab di zaman Rasulullah, Sayyidina Bilal bin Rabah, apabila dia nak memandangkan qamat, dia tunggu sampai Rasulullah masuk ke masjid. Rasulullah masuk masjid waktu subuh lambat. Berbeza dengan kita. Sehingga kan ada satu sunnah yang tak dapat kita ikut. Barang siapa yang berbaring di antara azan dan iqamah pada waktu subuh, maka itu akan memudahkan dia mendapat sakaratul maut. Itu ada hadisnya. Iaitu sahabat dia baring dulu, tunggu Rasulullah sampai. Sebab Rasulullah sembahyang sunat di rumah. Jadi bila Rasulullah datang, bagi isyarat kepada Sayyidina Bilal, baru dia qamat. Jadi perintah itu datang daripada seorang komander, iaitu imam. Kadang imam pegang. Jadi muazzin dia tak boleh saf, itu tak boleh. Itu bukan tugas dia. Itu tugas imam. Membetulkan saf, tugas imam. Tugasnya hanya qamat saja. Itu yang pertama saya nak jawab. Yang kedua, ada juga soalan daripada jemaah kita di sini tentang kekeliruan solat sunat fajar. Solat sunat fajar yang mana terlebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dia kata, apakah sebelum azan subuh ataupun selepas azan subuh? Jawabnya selepas azan subuh di antara azan dan iqamah. Itu dikatakan solat sunat subuh. Subuh itu dikenali juga dengan fajar. Sama kedua-duanya. Kalau sebelum subuh, masih lagi kita boleh berwitir. Kalau belum lagi witir, kerana sabit di dalam hadis yang mana Rasulullah mengatakan kepada sahabat, apabila kau solat tahajud dah dekat dah subuh, maka tutuplah dengan 1 rakaat witir. Jadi solat sunat fajar itu yang disebutkan ialah selepas daripada azan, itu yang dikatakan qabliyah subuh. Tidak ada ba'diyah subuh, qabliyah subuh. Antara azan dan iqamah itulah. Maka dengan itu, barang siapa yang masuk ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan, jadi mana satu dia nak buat? Sama ada tahiyatul masjid ataupun solat sunat fajar. Lakukan solat sunat fajar, maka dia juga mendapat ganjaran pahala tahiyatul masjid 2 dalam 1. Itu kena faham. Jadi solat sunat fajar itu ialah selepas daripada azan dikumandangkan. Dan kalau dia tak sempat untuk melakukan, masuk masjid dah qamat dah, maka dia boleh melakukan selepas subuh dan tidak dikira sebagai qada, iaitu melaksanakan solat sunat fajar tadi itu. Itu mesti jelas lah. Jelas betul-betul. Ini jawapan yang diberikan oleh guru kami, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bajari Al-Makki Wazirullah dalam program Cinta Ilmu satu waktu dahulu di TV Al-Hijrah. Jadi banyak yang saya catat, banyak yang telah dibukukan oleh guru mulia kita Ustaz Mahathir Hijul. Jadi daripada situlah panduan itu kita ambil macam mana untuk kita menjawab beberapa persoalan itu. Itu yang kedua. Baik. Ketika rukuk aku merendahkan diriku di hadapan Allah. Ketika sujud aku melakukan dengan khusyuk. Ketika duduk tahiyat awal aku letakkan telapak kaki kiriku di bawah punggung dan aku tegakkan kaki kananku dengan bertumpu kepada ibu jariku, iaitu ditegakkan kaki kanan. Semuanya perbuatan Rasulullah SAW. Kama ra'aitumuni usolli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat.
Diikut satu persatu perbuatan daripada Nabi. Aku kerjakan semua itu dengan ikhlas. Setiap amalan mesti ikhlas. Kemudian aku tidak tahu adakah solatku diterima oleh Allah atau tidak, iaitu dengan rajak berserah bulat-bulat kepada Allah. Ini maksudnya, iaitu setelah solat dia tidak membanggakan diri dengan ibadat yang dia lakukan itu, tetapi menyerahkan kepada Allah SWT, kerana tidak ada seorang pun boleh mengetahui apakah ibadat solatnya itu diterima atau tidak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah. Tetapi kita sebagai hamba-Nya, sami'na wa ata'na, dengar dan taat, patuh. Apa saja yang diajar oleh Rasulullah, kita buat cara Rasulullah, bukan cara kita. Kerana ada panduannya daripada Rasulullah SAW untuk kita menyempurnakan ibadat solat tadi itu. Maka dengan itulah pentingnya kita kepada ilmu, kerana ilmu itu al-ilmi imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah imam kepada amal dan amal adalah makmumnya. Daripada ilmunya, seorang itu dapat menyempurnakan ibadatnya, dapat menyempurnakan sembahyangnya. Nak dapat ilmu, mengaji ya. Itu ya. Kena mengaji ya, nak dapat ilmu. Kalau tak mengaji, macam mana nak dapat ilmu? Baik. Penyakit was-was. Was-was ini juga penyakit yang datang terbit daripada hati kita. Di antara yang memberi was-was kepada kita tidak lain iaitu iblis, laknatullah. Manusia ada juga, minal jinnati wan nas. Baik. Kerana was-was ini tidak ada keyakinan ataupun ragu-ragu. Al-fakir ini bermaksud kepada penyusun kitab ini. Al-fakir ilallah, bukan dia miskin harta lah. Menunjukkan tawaduknya seorang ulama itu senantiasa membahaskan dirinya sebagai al-fakir ilallah. Aku ini miskin di sisi Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami manusia ni tak mengerti apa-apa ya Allah. Tak tahu apa-apa kecuali dengan ilmu yang Engkau beri kepada kami. Itu menunjukkan fakirnya kita. Memang kita fakir pun. Lahir-lahir tak pakai baju, telanjang bogel. Nak balik kepada Allah, orang pakaikan baju. Mana ada bawa apa-apa, fakir kita. Kita ni miskin. Miskin. Tak ada apa pun kita, jangan bangga. Ada banglo ke, ada rumah ke, ada jawatan ke, ada pangkat ke, ada duit ke, jangan bangga. Kita ni fakir. Fakir di sisi Allah. Sebab Allah tu Al-Ghani, Allah lebih kaya lagi. Kita ni miskin, tak ada apa. Kadang-kadang kita bentak Al-Quran tentang kefakiran kita. Itu sebab man arafa nafsahu ka'arafa rabbah. Man arafa nafsahu ka'arafa rabbah, kata ulama sufi. Barang siapa kenal diri dia, dia kenallah kepada Allah. Maksudnya, aku ini betul-betul fakir di sisi Engkau ya Allah. Tak ada apa-apa. Mata Engkau bagi, telinga Engkau bagi, mulut Engkau bagi, kaki Engkau bagi. Itu pun Engkau bagi kuasa kudrat kepada aku boleh berjalan ya Allah. Kalau Engkau tarik ya Allah, habislah aku ya Allah. Kena sedar diri lah. Itu sebab kalau kita tak faham bab tentang diri kita ini, kita faham lagu sudahlah. Selalu saya bawa tentang contoh lagu ya. Faham tentang satu rangkap lagu saja. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Cuba sebut, mana milik kita? Mata bukan kita punya, telinga bukan kita punya, tubuh badan bukan kita punya, Allah boleh tarik. Isteri bukan kita punya, pinjam saja, bagi pinjam sekejap, nanti dia ambil. Anak, rumah, tak ada satu pun kita punya. Jadi bila orang faham bahawa dia tidak memiliki apa, dia fakir, dia berjalan di bumi Allah, tidaklah dia menjadi orang yang sombong.
Kerana hari ini aku berjalan di atas, satu hari aku akan berada di perut bumi, dipijak-pijak oleh orang. Allah. Mana pangkat kita? Tak ada orang yang meninggalkan. Kalau dia ada pangkat sekalipun, orang tak panggil pangkat. Mana jenazah? Bawa jenazah, semua jadi jenazah ya. Tak panggil lagi pangkat dah. Orang tak panggil bawa Datuk Tan Sri tu, bawa masuk dah. Jenazah, semua jadi jenazah. Mana mayat tu? Semua mayat ya. Bawa mayat. Memang kita sembahyang mayat. Tak ada. Memang kita sembahyang yang amat mulia. Tak ada. Sembahyang jenazah jadi jenazah. Itu sebab. Baik. Bawakan sedikit pembicaraan tentang was-was ini seperti yang ditulis dalam kitab Fathul Alam di bawah tajuk kecil was-was punca dan penyembuhannya. Was-was ketika hendak bertakbiratul ihram adalah mainan syaitan. Syaitan ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lari sejauh-jauhnya sebagaimana disebut di dalam hadis sambil terkentut-kentut, nyaring kentut syaitan kerana tidak mahu menjadi saksi di hadapan Allah mendengar azan. Habis azan, la ilaha illallah, dia datang balik. Kacau kita. Dalam sembahyang dia kacau. Dalam ibadat, siratillah, perjalanan menuju Allah sentiasa diganggu oleh syaitan. Syaitan tak kacau orang pergi tengok konsert, orang pergi pasar malam, orang sedang berdangdut, orang tengok bola, syaitan tak kacau. Itu sebab kita tak pernah tengok ketika orang tengok bola dia tidur, tak ada. Waktu khutbah tidur ramai. Tak ada orang tengok konsert Roma Irama ke, Siti Nurhaliza ke, Eddie Cat ke, sambil tengok konsert dia tidur, tak ada. Sambil baca Yasin tidur ada, sampai jatuh surah Yasin. Sambil tahlil tidur ada. Syaitan kata tidur. Orang nak berjalan menuju Allah akan diganggu oleh syaitan. Kerana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, apabila kita tidur, kita akan ditambat dengan 3 tambatan di tengkuk kita, ikatan oleh syaitan. Bangun pada tidur, kita memuji kepada Allah, terlepas satu ikatan. Kita mengambil wudu, terlepas satu ikatan, solat 2 rakaat, terungkailah ketiga-tiga ikatan tersebut. Itu sebab syaitan senantiasa mengikori kita sampailah kita nak meninggal dunia. Dia takkan lepaskan kita. Kerana ini perjanjian dia dengan Allah. Job description dia, appointment letter dia yang Allah bagi kacau manusia. Itu main kerja syaitan. Allah sampaikan di antara ramai yang mati dalam keadaan tercabut iman kerana mengikut jalan syaitan. Tak mampu mengucapkan 2 kalimah syahadat. Jangan main-main. Ketika nak meninggal dia datang menyerupai ibu kita. Ini berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang sakit ketika itu, anak muridnya menyangkakan dia hampir kepada sakaratul maut, maka ditalkinkan oleh anak muridnya sebelah kanan, la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal berpaling ke sebelah kiri mengatakan la, tidak. Datang anak murid yang sebelah kiri talkinkan dia la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal berpaling ke sebelah kanan, menyebabkan orang ramai yang hadir ketika itu menangis. Bagaimana seorang ulama besar, guru kami yang kami ajar kalimah la ilaha illallah, dia tak mampu untuk mengikut talqin yang kami ajarkan. Ala kulli hal, Allah SWT menyembuhkan Imam Ahmad bin Hanbal yang akhirnya anak muridnya bertanya kepada tuan gurunya, wahai tuan guru, di saat kami melihat tuan guru dalam keadaan diuji oleh Allah yang kami menyangkakan hampir kepada sakratul maut, maka kami ajarkan talqin, tetapi tuan guru telah menolak ajaran kami. Maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, aku bukan menolak ajaran talqin daripada kamu. Di saat kamu mentalkinkan aku, datang syaitan menyerupai ibuku mengatakan, wahai anakku Ahmad, ini ibumu, tinggalkan agamamu, ikutlah agama Yahudi, ikutlah agama Nasrani. Maka aku katakan tidak, aku berpaling pada syaitan sebelah kiri. Di sebelah kiri datang bagi syaitan menyerupai ibu aku.
mengatakan, wahai anakku Ahmad, inilah ibu engkau, inilah kedua belah buah dada ibu yang telah menyusukan engkau sehingga engkau besar. Inilah kedua peha ibu yang telah mendondaikan engkau ketika engkau kecil. Di saat engkau menangis menenangkan engkau, ikutlah ibu nak. Aku mengatakan tidak. Maka aku berpaling daripada syaitan, bukannya berpaling daripada kalimah la ilaha illallah. Sampai dah mati tuan-tuan, syaitan datang. Allahu Rabbi. Jangan main-main. Itu sebab Khalifah Umar Abdul Aziz mengatakan ramai tercabut imannya ketika sakaratul maut, tak mampu untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan sebagainya. Asbab daripada syaitan, gangguan itu fitnah yang begitu besar. Baik. Was-was ketika dia bertakbiratul ihram adalah mana syaitan yang menunjukkan kurangnya kecerdasan akal dan pemahaman agama seseorang. Itu yang ada ketika takbiratul ihram. Allah. Was-was. Tak masuk-masuk dia. Tengok orang alim senang. Allahu Akbar. Tak ada. Allah. Tak ada. Senang Allahu Akbar. Sunat bagi orang terkena was-was itu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang memberi rezeki kecuali Engkau ya Allah, tiada Tuhan yang menyembuhkan aku ya Allah. Semuanya perkataan la ilaha illallah itu. Boleh juga dia membaca Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasatil khanzab. Syaitan khanzab inilah yang selalu mewaswaskan kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan yang mewaswaskan bernama khanzab. Jangan letak nama anak cucu nama khanzab pula, itu nama syaitan. Dia tengok khanzab sedap, dia letak nama anak khanzab. Orang kita ni bukan kira tuan-tuan. Dia main letak nama anak. Dapat anak dia letak nama COVID. Mentang-mentang dah dengan penyakit itu COVID dibuatnya mana-mana pun ada azan terlebih dulu.
والشرف والدرجة عالية رفيعة وبطن مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama kita baca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan Sayyidi Al-Imam Abu Hasan Al-Jazili, salah seorang ulama besar yang bernama Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Ada satu hizib bahar daripada dia, mengajarkan sahabat-sahabatnya agar terhindar daripada waswas syaitan dengan katanya, sesiapa yang merasai perkara itu iaitu waswas syaitan, maka letaklah tangannya yang kanan ke atas dadanya dan membaca Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Fa'al. Maha suci Allah, Raja yang menguasai, yang suci, yang menjadikan, yang membuat. Kerana yang membuat syaitan itu, yang mencipta syaitan ialah Allah. Maka kita mintalah perlindungan daripada Allah agar Allah yang menghindarkan syaitan itu daripada kita sebanyak 7 kali. Kemudian membaca yasha yazhibukum wa ya'ti biqalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Jika dia menghendaki, nescaya dia membinasakan kamu dan menggantikan kamu dengan makhluk yang baru, dan yang demikian itu sekali-kali tidak susah bagi Allah, mudah bagi Allah untuk melakukan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah nak menjadikan sesuatu sangat mudah. Sebagian ulama menyarankan agar membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ketika ingin memulakan solat bagi menghindar daripada penyakit waswas daripada syaitan. Jadilah itulah di antaranya tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita dapat mengkhatamkan kitab praktikal solat sempurna yang telah disusun oleh murabi kami Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizullah Ta'ala. Dan dengan ini kita bersyukurlah kepada Allah telah pun kita menghabis mentamatkan kitab ini. Mungkin selepas ini saya akan berbincang dengan Ustaz Rahman. Kita akan buka kitab Qalbun Salim, kitab Qalbun Salim, syarah kepada Penawar Bagi Hati, yang juga disusun oleh Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizullah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebenarnya yang mengkhatamkan kitab ini ada ijazahnya. Ijazahnya yang diberikan oleh Ustaz Muhadir kepada saya untuk mengajar, dan tuan-tuan juga adalah layak untuk mendapat ijazah ini daripada apa yang telah tuan-tuan belajar secara tak langsung. Kerana saya bukan layak untuk mengijazahkan, tetapi ijazahnya datang daripada guru mulia kami sendiri Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizullah Ta'ala. Maka dengan itu tuan-tuan jugalah yang mengambil ilmu daripada apa yang saya sampaikan ini, bukan ilmu daripada saya, tapi daripada para ulama, daripada guru-guru kami. Maka itu menunjukkan ilmu kita itu bersanad, bersambung sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Dan kita doakanlah agar Ustaz Mahathir Haji Jul senantiasa mendapat kebaikan di sisi Allah SWT, kerana telah memandu umat ini dengan baik dan telah memudahkan kita untuk mempelajari ibadat solat. Kita tutup dengan doa. Jangan lupa bulan Rejab ini adalah bulan istighfar. Perbanyakkan Sayyidul Istighfar. Pada malam hari menadah tanganlah kita berdoa sebanyak 70 kali, sebagaimana Wahab bin Munabih mengatakan, barang siapa pada bulan Rejab menadah tangannya dan membaca sebanyak 70 kali, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli, ya Allah engkau ampunkanlah dosaku, warhamni, kasihanilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku, dibaca 70 kali, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Jangan juga kita lupa untuk membaca Sayyidul Istighfar setiap hari pada bulan Rejab ini, kerana ada hadis yang mengatakan apabila dia meninggal dunia, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kita tutup dengan doa tolak bala, keselamatan, kesihatan, agar kita semua jemaah di sini dan penduduk di sini akan terhindar daripada wabak yang diuji oleh Allah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nahnu abiduka ya Allah wa abna'u abidika ya Rahman. Nawasina fi yadik, masin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka lahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak an tarzuqana sihhata was salamati wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, birahmatika nastaghiitsu ya Allah, nastaghiitsu bika ya Rahman, nastaghiitsu bika ya Rahim, an tu'ayyidana bi ta'yidika ya Allah, wa an tasurana bi nasrika ya Rahman, wa an tu'afiyana bi afiyatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu, anak-anak dari hamba-hamba-Mu. Ya Rahman, ubun-ubun kami ada di dalam genggaman-Mu. Telah terdahulu ketetapan-Mu bagi kami, telah ada qada dan kadar-Mu bagi kami. Kami meminta dengan nama-nama-Mu yang telah Engkau sebut untuk diri-Mu, atau yang telah Engkau ajarkan kepada salah seorang hamba-Mu, atau nama yang Engkau rahsiakan dalam ilmu-Mu yang baik, agar Engkau kurniakan kepada kami kesihatan dan keselamatan, keafiatan dan keselamatan yang kekal dalam agama dunia dan akhirat. Dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Dengan rahmat-Mu kami meminta pertolongan-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim, agar Engkau menguatkan kami dengan kekuatan dari Engkau ya Allah, dan berikan pertolongan dengan pertolongan Engkau ya Rahman, dan berilah afiat kepada kami dengan afiat Engkau, dengan rahmat Engkau ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, kurniakanlah keselamatan ke atas kami daripada bencana di dunia dan azab di akhirat, keselamatan daripada keburukan di dunia wa syarri dunya wa syarri akhirat. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Engkau ya Allah mengampunkan kami ya karim dengan rahmat-Mu ya Allah yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Rabbana taqabbalna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.